Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCCA 1023 Teori Komunikasi. Kumpulan kami mendapat tugasan iaitu yang bertajuk Teori Pengurangan Ketidakpastian yang telah dipopularkan oleh Charles Berger pada tahun 1987. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz 276054, Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi 276031, Nur Farhana binti Jamil 276348 dan Nur Azlina binti Muhammad Yusof 251907. Tugasan ini disediakan untuk Tuan Sheikh Muhammad Alwi Sheikh Abdul Kadir Al-Firdaus. Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Jamil, nombor ID 276348. Bahagian saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Dikenali juga sebagai teori permulaan interaksi, menerangkan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap orang yang tidak dikenali atau orang asing pada permulaan pertemuan atau perhubungan. Apabila dua orang asing bertemu pada pertama kali, fokus utama mereka adalah untuk mengurangkan ketidakpastian, meningkatkan ramalan dalam komunikasi mereka kerana ketidakpastian adalah satu keadaan yang tidak menyelesaikan. Seterusnya, ketidakpastian ni ada dua jenis, iaitu satu ketidakpastian kognitif. Tahap ketidakpastian tentang kepercayaan dan sikap the degree of uncertainty related to cognitive. Kedua, ketidakpastian perlakuan. Tahap ketidakpastian tentang tindakan reaksi dalam suatu situasi komunikasi. Andaian idea teori, manusia biasanya mengalami ketidakpastian dalam hubungan interpersonal. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak menyelesaikan dan tidak disukai menjadi seseorang tertekan. Apabila dua orang asing yang mula bertemu, perkara utama yang dititik beratkan adalah untuk mengurang ketidakpastian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi, nombor metrik 276031, ingin menerangkan berkenaan hubungan pemboleh ubah dengan teori ketidakpastian. Okey, yang pertama, pemboleh ubah yang pertama iaitu aksiom 1, yang mana apabila tahap komunikasi verbal antara seseorang yang baru sahaja berkenalan meningkat, maka tahap ketidakpastian akan berkurangan. Maksudnya, komunikasi verbal ini akan membantu seseorang itu dalam mengurangkan tahap ketidakpastian seseorang tersebut. Okey, yang kedua, aksiom yang kedua adalah apabila tahap teori komunikasi bukan verbal meningkat, maka ketidakpastian berkurang. Okey, di mana kekurangan ketidakpastian menyebabkan bertambahnya komunikasi bukan verbal. Okey, yang ketiga adalah apabila tahap ketidakpastian tinggi, seseorang tersebut akan pelakuan pencarian maklumat itu akan meningkat. Apabila tahap ketidakpastian berkurangan, pencarian maklumat berkurang. Maksudnya apabila kita dah tahu berkenaan seseorang tu, tahap ketidakpastian ni akan berkurang. Dia sangat membantulah untuk dalam pencarian maklumat dalam diri seseorang tu. Okey, yang keempatnya adalah apabila tahap ketidakpastian yang tinggi dalam hubungan menyebabkan kemesraan berkurangan. Tahap kemesraan ini amat bergantung dalam tahap ketidakpastian. Apabila dah menurun ke tahap kemesraan tu, kita boleh tengok tahap ketidakpastian tu mesti tinggi. Kalau dia mesra, tahap ketidakpastian tu rendah lah. Okey, yang kelima adalah apabila tahap ketidakpastian yang tinggi akan menghasilkan kadar timbang balik yang tinggi. Yang mana ketidakpastian rendah akan menghasilkan yang sebaliknya lah. Kadar timbang balik ni dia akan membantu mengurangkan efek pada tahap ketidakpastian ni. Timbang balik tinggi, maka tahap ketidakpastian pun akan tinggi sama.
Okey, dan aksi yang keenam ialah apabila tahap komunikasi verbal antara seorang yang baru saja berkenalan meningkat, maka ketidakpastian akan berkurang. Memang membantulah tahap ketidakpastian verbal ni. Okey, yang terakhir adalah apabila tahap ketidakpastian yang akan menyebabkan kita kurang meminati seseorang itu, manakala kurangnya ketidakpastian akan menyebabkan kita lebih menyukai seseorang tersebut. Apabila tahap ketidakpastian itu tinggi, ketidakpastian untuk kita minat seseorang itu akan berkurang. Manakala kalau ketidakpastian ini rendah, kita mungkin akan menambahkan lagi meminati seorang tersebut, sebab kita dah tahu berkenaan latar belakang semua, dia bergantung pada maklumat yang kita peroleh lah, dan cara kita mengenali semua. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan berkenaan andaian dan idea teori. Di sini terdapat 7 asas andaian yang mendasari teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama adalah orang ramai mengalami ketidakpastian dalam hubungan peribadi. Dan seterusnya, ketidakpastian merupakan situasi apabila seseorang cuba mengelak, dan ini akan menimbulkan tekanan kognitif. Maksudnya apabila kita ada ketidakpastian yang tinggi, kita akan mengelak benda tu. Dan yang ketiga adalah apabila seseorang yang tidak mengenali bertemu, perhatian utama mereka adalah mengurangkan ketidakpastian atau meningkatkan ramalan. Maksudnya kita ramal dia ni macam mana dalam andaian kita, sebab kita tak kenal dia, jadi kita akan buat ramalan. Maksudnya dari segi perwatakan mereka, daripada percakapan mereka kita dah tahu. Okey, yang keempat adalah komunikasi antara peribadi merupakan proses yang berkembang dan melalui beberapa peringkat. Komunikasi antara peribadi lah. Yang seterusnya adalah komunikasi antara peribadi merupakan kaedah utama dalam mengurangkan ketidakpastian. Jumlah dan sifat maklumat yang dikongsi berubah-ubah mengikut masa yang ditetapkan. Ini bergantung kepada maksudnya komunikasi verbal seorang tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah tingkah laku orang tersebut akan dapat diramal secara hukum. Dan saya juga akan terangkan berkenaan relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Okey. Yang pertama ialah penggunaan teori dalam kehidupan berlaku setiap masa. Okey. Dan jika seseorang tidak ingin menjalinkan hubungan, dia tidak akan melakukan aktiviti pengurangan ketidakpastian. Maksudnya kalau dia tak nak ada hubungan ke apa, dia tak ada lakukan apa-apa lah untuk kurangkan ketidakpastian tu. Dan teori ini berkembang untuk mengambil kira interaksi yang tidak terhad kepada pertemuan kali pertama. Sebagai contoh yang saya dapat berikan, apabila pekerja baru mempunyai motivasi untuk belajar tentang persekitaran mereka, ini tidak sekadar untuk menjamin pekerjaan, tapi mereka sebenarnya tidak selesa dengan sebarang ketidakpastian tentang tempat kerja. Okey. Yang seterusnya sambungan daripada yang tadi adalah tingkah laku pengurangan ketidakpastian ini berlaku dalam kalangan orang yang bersyarat atau ingin untuk membentuk perhubungan. Dan akhir sekali adalah organisasi sepatutnya berusaha lebih untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pembentukan wawasan visi matlamat semua bagi menangani kerumitan yang dihadapi daripada para pekerja. Okey, dan untuk analisis dan kritikan untuk teori ni, jadi saya ambil daripada Sana Frank yang pada tahun 1986 berpendapat bahawa pengurangan ketidakpastian bukanlah faktor utama yang mendorong interaksi berlaku. Dan dalam teori ini juga terdapat kesilapan semasa pengurangan dengan teori yang berlaku di peringkat awal interaksi itu dengan pengembangan hubungan dengan seseorang. Dan seterusnya terdapat kemungkinan kita melakukan kesilapan apabila berhujah bahawa satu menyebabkan dua dan tiga menyebabkan dua. Maka wujud kolerasi antara satu dan tiga. Baiklah, akhir sekali kesimpulannya, apa yang kita dapat
pelajari daripada teori pengurangan ketidakpastian ini, ia membolehkan kita memahami latar belakang sejarah teori yang telah dipopularkan oleh Charles Berger ini. Selain itu juga, teori pengurangan ketidakpastian ini mungkin memberikan pandangan baru mengenai proses pembentukan hubungan, di mana apabila seseorang itu berjumpa dengan seseorang yang baru, jadi dia mula rasa curiga sama ada hendak menegur atau tidak seseorang yang baru itu, dan apabila dia start menegur seseorang itu, bermakna berlakunya teori pengurangan ketidakpastian di situ. Dan apabila dia terus bergaul, terus memulakan perbualan, jadi ia akan menjadi lebih akrab dan jalinan hubungan tu lebih mudah apabila teori pengurangan ketidakpastian tu telah meningkat. Teori ini juga memudahkan kita memahami antara satu sama lain, dan jika sesebuah organisasi itu telah berlakunya teori pengurangan ketidakpastian ini, maka ia akan lebih solid dan kompak. Kita juga dapat memahami berbagai konsep dan andaian serta kelebihan dan kekurangan daripada teori pengurangan ketidakpastian ini. Sekian, terima kasih.